Tapi kita memilih parti baru, memilih Parti Amanah kerana kita ada agenda yang tersendiri. Agenda Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sudah tentu berbeza dengan parti DAP, sebab itu kita buat parti baru. Apa yang penting bagi Amanah ialah kita mengangkat dasar-dasar yang bagus untuk rakyat. Ya, memang kewujudan Amanah ini dilihat sebagai sebuah parti Islam yang lebih sederhana, yang lebih progresif, dan yang paling penting ialah sesuai dengan kompleksiti rakyat Malaysia. Saya sangat yakin bahawa kita berada sebaris dengan semua sayap-sayap parti yang lain. Saya nampak itu kita tak boleh nak elakkan. Cuma sejauh mana perpuakan itu wujud ataupun setajam mana pertembungan itu kita tak dapat ukur lah. Tapi saya tak boleh nak nafikan ataupun saya nak kata oh tak ada. Benda itu memang dilihat berlaku. Cuma ianya ialah susunan ataupun percaturan di peringkat penyokong. Bukan semestinya di kalangan tokoh-tokoh itu. Saya tak nampak lah Muhammad Sabu ataupun Mujahid ataupun mana-mana tokoh berkempen secara khusus untuk menjadi presiden ataupun timbalan presiden, tetapi ia digerakkan mungkin oleh penyokong-penyokong di bawah. Saya tak nampak secara ketara. Kalau pun ada, mungkin melibatkan kenyataan satu dua individu di Facebook, tetapi sebagai satu organisasi yang tersusun, ianya kita tetap berjalan seperti biasa. Tak ada apa-apa yang pelik lah. Pertamanya, kemenangan saya ni agak besar sebab kita dapat sokongan, kalau ikutnya 21 daripada 27 ahli jawatankuasa yang menang dalam pemilihan. Dia kalau sebelum ni dia kadang sama banyak, tapi untuk kali ni memang 21 berbalas 6. Dan dalam 6 pun ada yang menyokong saya. Sebab itu waktu pemilihan Ketua Pemuda kita bermesyuarat, sokongan sepenuhnya, sebulat suara. Jadi saya nampak benda tu kelebihan lah. Cuma bila ada gangguan sikit yang sekarang ni dia buat bantahan. Saya difahamkan nak buat pukul 11 tadi, tapi saya ingat dah ditunda ataupun ditangguhkan. Tapi saya nampak itu hanyalah gangguan kecil lah. Sebab pemuda dah semakin solid, semakin bersatu. Tinggal lagi ialah macam mana kita nak menyusun di peringkat nasional, di peringkat negeri, untuk itu bergerak dengan lebih tersusun dan teratur lepas ni. Yang pertamanya, saya fokus kepada memposisikan pemuda di khalayak lah, dengan mengangkat tokoh-tokoh pemuda untuk lebih visible di media sosial ataupun di lapangan, media massa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kita dah mulakan. Saya sendiri dalam tempoh lebih setengah tahun ni, memang kita mengisi banyak ruang di Selamat Pagi Malaysia, di Bernama TV, untuk memberikan pandangan pemuda dalam isu-isu khususnya ekonomi. Dan dalam exco saya pun, umpamanya YB Daniel, exco Adon Batu Tiga, dia juga ada kepakaran khususnya dalam bidang kanak-kanak OKU, sebab beliau pernah jadi ketua Jabatan Anis di Selangor. Saudara Faris, seorang pengurus kanan di sebuah konglomerat besar, memimpin saya ingat ribuan kaki tangan. Beliau juga seorang lulusan kewangan. Sebelum ini pegawai di pengurus di Petronas. Dan mereka ini ialah tokoh-tokoh yang mungkin belum ditonjolkan sepenuhnya dalam media. Dan saya yakin untuk tempoh 6 bulan ke setahun ialah fokus saya ialah mengangkat muka-muka baru ni untuk lebih dikenali dalam memberikan pandangan kepada masyarakat dalam isu, khususnya isu pentadbiran dan ekonomi. Memang pada awal penubuhan, naratif yang dijual oleh parti-parti lawan kita ialah DAP ini menaja Amanah. Sebenarnya kalau kita nak ditaja oleh DAP, baik kami sertai DAP terus. Lebih senang kan, kerusi DAP lebih banyak. Tapi kita memilih parti baru, memilih Parti Amanah kerana kita ada agenda yang tersendiri. Agenda Islam sebagai rahmatan lil alamin itu sudah tentu berbeza dengan parti DAP, sebab itu kita buat parti baru.
Kalau kita nak jadi pendukung pada DAP, mudahnya masuk DAP lebih mudah. Kita tak perlu pening untuk cari pejabat baru, cari duit untuk beli peralatan untuk parti. Itu saya ingat tuduhan, dan mana-mana parti yang berpakat dengan DAP pun memang dituduh benda yang sama. Kalau dulu Semangat 46 yang kuat Melayu pun dituduh baru DAP. PAS berpakat dengan DAP pun dituduh benda yang sama. Sekarang ni UMNO pun kena sebagai AMDAP. Jadi saya ingat benda ini ialah persepsi yang dicetuskan oleh lawan politik, dan kita taklah begitu bimbang. Cuma kita perlu meyakinkan pengundi bahawa itu hanyalah tuduhan dan persepsi yang sengaja dibuat. Apa yang penting bagi amanah ialah kita mengangkat dasar-dasar yang bagus untuk rakyat. Dasar rahmatan lil alamin umpamanya sebahagiannya diperkenalkan, diwajahkan sebagai program rahmah yang dibawa oleh bekas, umpamanya dipopularkan oleh bekas timbalan presiden kami. Itu difahami oleh rakyat kerana dia betul-betul menjawab isu yang dekat dengan rakyat. Makan, menu yang murah, harga barang yang murah. Jadi itulah yang kita terjemahkan daripada dasar Parti Amanah. Itu bukan daripada DAP. Kita tak pernah dengar rahmah daripada DAP kan. So kalau kami khadam DAP, kami akan angkat Malaysian, yang disebut Malaysia yang dulu-dulu kan. Benda-benda yang agak kenyataan yang mungkin keras sedikit. Tapi apa yang kita bawa ialah agenda berbeza. Bila agenda berbeza, adakah itu tunggangan pada DAP? Kekuatan amanah ialah kita melahirkan tokoh yang kompeten dalam sesuatu portfolio. Dan bila arwah meninggal, mungkin Perdana Menteri melihat bahawa belum ada satu tokoh yang paling menyamai ataupun boleh meneruskan sebagaimana yang arwah buat di KPDN. Tetapi pada masa yang sama, mungkin Perdana Menteri melihat ada tokoh yang kompeten dalam portfolio yang lain, iaitu kesihatan, dan kita mengalu-alukan apa juga keputusan prerogatif Perdana Menteri. Yang penting ialah kita nampak ianya dibuat secara merit. Dan pelantikan Dr. Zul itu, walaupun beliau bukanlah pemimpin kanan dalam amanah, dia pengarah strategi, tetapi itu pengiktirafan kepada kepimpinan amanah yang dilihat kompeten dan juga mampu menggalas sesuatu portfolio itu secara berkesan. Itu kebanggaan kita. Walaupun kita juga mungkin mengharapkan pilihan yang lain daripada yang ada ini, tetapi apa yang ditentukan oleh Perdana Menteri itu kita hormati. Ya, memang kewujudan amanah ini dilihat sebagai sebuah parti Islam yang lebih sederhana, yang lebih progresif, dan yang paling penting ialah sesuai dengan kompleksiti rakyat Malaysia. Maknanya kita berbilang kaum. Kita memang belum menang besar dalam pilihan raya, tetapi saingan kita ialah parti yang model negeri-negeri majoriti Melayu. Mereka tak boleh menang kalau bertanding di kawasan yang berbilang kaum. Itu kelebihan kita. Umpamanya kalau walaupun kita kalah teruk di negeri-negeri majoriti Melayu, tetapi pimpinan kita mendapat sokongan di kawasan campuran. Presiden Muhammad Sabu umpamanya menang majoriti 70 lebih ribu di Kota Raja. Arwah Salahuddin dulu saya ingat dekat 40 ribu. Ramai kepimpinan kita dapat majoriti yang agak baik di kawasan campuran. Dan ini sebenarnya beza kami dengan Parti PAS. Amanah ialah parti Islam yang sesuai dengan konteks Malaysia yang berbilang kaum. Kami mungkin belum diterima di negeri-negeri yang 90% ataupun 80% Melayu, tetapi model ini yang sepatut kita bawa kerana kita nak mengurus dan memimpin Malaysia. Kita bukan hanya nak menjadi pemimpin ataupun kerajaan di negeri-negeri tertentu. Amanah wujud untuk menerajui ataupun menjadi sebahagian daripada pemimpin kerajaan Malaysia. Perbezaan wilayah-wilayah tadi itu diuruskan oleh kepimpinan federal. Saya sangat yakin bahawa kita berada sebaris dengan semua sayap-sayap parti yang lain.